Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya akan teruskan dengan sesi tazkirah pada malam ini, iaitu memburu keberkatan ilmu. Okey. Iaitu kita teruskan dengan bab seterusnya, iaitu adab-adab menuntut ilmu. Okey. Yang adab yang pertama iaitu beradab mulia dengan guru. Okey. Penuntut ilmu mestilah beradab dengan guru. Tanpa ada keberkatan ilmu amat sukar diraih. Meneliti sejarah generasi Islam yang awal, adab amat dijaga. Okey, contoh teladan yang kita boleh ambil daripada kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Qutubi, dalam tafsir surah An-Nisa ayat 100, yang mengambil masa bertahun-tahun untuk bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang dua wanita yang terlibat dalam kes zihar. Sebabnya tidak lain melainkan kehebatan Ibnu Umar. Ini semua hasil adab dengan guru, maka Ibnu Abbas amat menghormati ilmu Umar. Okey, itu yang kisah yang pertama. Kisah yang kedua pula, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bangun kepada Zaid bin Thabit, iaitu lalu memegang tali kuda Zaid. Zaid pun menyuruh agar Ibnu Abbas tidak melakukannya. Namun Ibnu Abbas menjawab, "Hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina." Begitulah kami diminta untuk menyantuni ulama kami dan pembesar kami. Okey, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga juga dikisahkan seorang tabi'in bernama Ikrimah yang cuba mencari nama lelaki yang menjadi sebab bagi ayat ini. Surah An-Nisa ayat 100 diwahyukan. Beliau menjelaskan bahawa beliau mengambil masa 14 tahun untuk bertanya. Mungkin hal ini disebabkan oleh penghormatan yang tinggi kepada gurunya, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, kisah keempat pula. Ar-Rabi' menjelaskan bahawa beliau tidak berani untuk minum air sedangkan Imam Syafi'i melihat kepadanya. Okey, itu kan kisah yang keempat. Kisah yang kelima pula, Imam Syafi'i juga menunjukkan adab yang mulia dengan para gurunya. Antaranya ialah kisah yang masyhur, iaitu beliau berguru dengan Imam Malik. Apabila berada di hadapan Imam Malik, beliau membuka lembaran muka surat dengan amat cermat dan perlahan kerana hormat kepada gurunya Imam Malik. Okey, kisah yang keenam daripada Ibnu Hatim Al-Razi berkata, saya tidak melihat seseorang yang lebih mulia kedudukannya daripada Abi Mushir. Apabila beliau keluar dari masjid, masyarakat berbaris untuk mengucapkan salam kepadanya dan mencium tangannya. Okey, itulah keenam kisah yang kita boleh jadi teladan tentang betapanya akhlak mulia dengan guru. Okey. Kita mungkin boleh berbeza dengan aspek tata cara menghormati dan beradab dengan guru. Mungkin apa yang diamalkan oleh generasi awal tidak mampu kita lakukan. Mungkin sikap Ibnu Abbas yang mengambil masa bertahun-tahun hanya untuk bertanya tentang siapa wanita dalam ayat tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar kita contohi. Kita akan ketinggalan dalam gerabak mencari ilmu. Namun, kaedah penting di sini ialah semangat dan roh untuk beradab dengan guru. Prinsipnya sama, namun mungkin caranya yang mengalami perubahan. Okey, mungkin ada ilmu yang sudah diketahui oleh seseorang pelajar. Mungkin ada hadis atau ayat Quran yang sudah difahaminya. Namun apabila guru bercakap tentang hadis yang sama, maka adabnya ialah memberi perhatian. Dikisahkan mengenai seorang pada generasi awal Islam, iaitu Atta' ibni Abi Rabah berkata, Inni la asma'ul hadisa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu.
fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Bermaksud artinya sesungguhnya saya mendengar suatu hadis daripada seorang lelaki dan saya lebih tahu tentang hadis tersebut daripadanya. Namun saya menzahirkan seolah-olah saya tidak tahu sesuatu pun tentangnya. Okey. Maka adab merupakan perkara yang amat penting, oleh itu menjadi amalan generasi awal untuk mempelajari adab sebelum ilmu. Dikisahkan bahawa Abdullah Ibni Al-Mubarak berkata bahawa beliau menuntut ilmu adab selama 30 tahun dan menuntut ilmu selama 20 tahun. Dalam kitab Al-Jami'il Ahla Ar-Rawi Al-Khatib Al-Baghdadi merintih tentang golongan ilmuwan pada zamannya yang kehilangan adab. Beliau menyebut tentang golongan yang mendakwa diri mereka sebagai ahli dan pakar hadis walaupun hanya baru dengar hadis dalam tempoh yang singkat. Namun mereka ini dibelenggu oleh sifat takbur dan ujub. Mereka tidak menghormati para ulama yang lain, sikap mereka nampaknya bertentangan dengan tuntutan ilmu. Okay, walaupun penulis kitab tersebut merintih tentang golongan yang mendakwa sebagai ahli hadis, namun itu tidak terbatas kepada mereka sahaja. Okey. Setiap golongan yang ada ilmu akan mudah dihinggapi penyakit takbur dan ujub. Dua sikap ini akan membawa kepada sikap tidak menghormati para ulama, termasuk ulama yang pernah menjadi guru mereka. Okey. Satu kalam dalam halaman awal kitab Tazkirah As-Sami' ada berbunyi, nahnu ila kasirin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal hadis. Kita tidak dituntut untuk banyak beradab daripada banyak mempelajari hadis. Okey, namun wujud kesilapan dalam aspek penghormatan terhadap guru. Ada sesetengah amalan yang perlu sujud kepada guru sebagai tanda hormat. Diceritakan bahawa anak murid kepada seorang ulama yang dianggap wali mengambil keberkatan daripada air kencing si guru tersebut lalu melumurkan air kencing ke bahagian badan yang tertentu. Dikisahkan bahawa Ibnu Marzuq menceritakan bahawa beliau dan orang awam amat memuliakan seorang ulama bernama Al-Faqih Ibni Taban. Antaranya adalah dengan memegang kedai ulama tersebut dan menggunting bulu kedai tersebut. Ulama tersebut mengajar di dalam masjid manakala segelintir orang awam berada di luar masjid dan hanya mengambil keberkatan kedai, bukannya keberkatan ilmu. Maka semua ini adalah sesuatu yang amat tidak wajar. Okey, panggilan kepada guru mestilah dengan panggilan hormat. Memanggil guru perlulah dengan lafaz ustaz, tuan guru, tuan syekh dan sebagainya. Sangat tidak beradab apabila seseorang guru dipanggil dengan namanya sahaja. Okey. Kaedah kedua iaitu mendoakan kebaikan guru. Okey. Antara adab dengan guru ialah iringan doa kepada Allah agar si guru diampuni dosanya dan dirahmatinya. Dirahmati. Menjadi amalan segelintir generasi awal untuk mereka berdoa dengan doa berikut. Allahumma astur aiba syakhi anni wa la tusib barakatan ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah keaiban guruku daripadaku dan janganlah engkau hapuskan keberkatan ilmunya daripadaku. Okey, amat rugi jika seorang anak murid tidak pernah menandatangan memohon kepada Allah untuk kebaikan dan keselamatan gurunya. Okey, yang ketiga iaitu bersabar dengan kerana guru. Ada guru yang akhlaknya kurang disenangi oleh orang ramai. Mustahil untuk mencari seorang insan yang disukai dan diredai oleh semua manusia. Hal ini demikian kerana reda manusia sesuatu yang tidak boleh dicapai. Mungkin ada guru yang tidak pandai bergaul dengan masyarakat. Mungkin ada guru yang banyak menyuruh anak muridnya menghafal sekian banyak perkara. Mungkin ada guru yang kasar sedikit teguran atau sindirannya. Maka menjadi kewajipan seorang murid untuk bersabar dengan akhlak guru yang mungkin kurang disenangi. Selagi guru tidak melakukan perkara yang haram, maka kesabaran perlu ada. Lain pula halnya jika guru agama melakukan perkara yang haram seperti bermain judi atau minum arak dan sebagainya. Ini jelas satu perkara yang haram. Ada satu syair berbunyi,
isbir lidaika in jafauta taibibah wasbir lihajlika in jafauta muallimah. Okey, bersabar bagi penyakit kamu jika kamu berpaling daripada doktornya, dan bersabarlah terhadap kejayaan kamu jika kamu tidak suka akan mana-mana guru. Okey, kalau di sekolah rendah dan menengah, ada masanya mungkin guru akan merotan, menyuruh murid berdiri di atas kursi dan berbagai hukum yang lain. Mungkin ada peraturan yang melarang tindakan demikian. Namun jika hal ini berlaku, maka seorang murid hendaklah bersabar. Satu kalam ada menyatakan, man lam yasbir ala zulli ta'lim nakiya umruhu fi amayatil jahalah. Okay, sesiapa yang tidak sabar untuk bertawaduk dalam pembelajaran, maka ia akan kekal dalam kejahilan. Okey, setakat itu saja tazkirah saya pada malam ini. Okey, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.